Sepanjang minggu ini, nama pelakon dan juga pengacara Jana Nik trending di Twitter ekoran ada satu pihak yang telah menularkan kembali video lamanya yang didakwa telah mempersendakan seorang artis Korea yang telah meninggal dunia. Bukan itu saja, terbaru Jana dikatakan sekali lagi telah mempersendakan salah seorang ahli kumpulan Korea popular iaitu Blackpink. Dan pada hari Khamis, Jana telah membuat satu sidang media bagi menjawab segala kekalutan ini. Untuk isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga produser untuk Televideo Talent mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati. Dua isu ini sekarang ini sedang hangat sehinggakan Jana sendiri tidak boleh kawal lagi perkara ini. Meskipun Jana adalah kita punya host lah, pengacara Melody Harus Adil. Untuk mendapatkan kenyataan Jana sendiri, mungkin boleh kongsikan sedikit tujuan sidang media pada hari inilah. Tujuan sidang media pada hari ini adalah untuk memberikan penjelasan berkenaan isu pertama adalah isu video yang pernah tular 3 tahun lepas pada tahun 2018. Apa yang terjadi adalah pada waktu itu Jana tidak dapat dengar dengan jelas. Sewaktu itu di salon very bising. Jadi apa yang Jana ingatkan pada waktu itu, soalan itu adalah untuk jenaka kepada diri dia sendiri. Respon Jana adalah beliau mentertawakan soalan tersebut kerana merasakan dirinya yang dijadikan sebagai bahan. Apa yang terjadi, video itu tersebar di media sosial. Para netizen merasakan video itu dikaitkan dengan kematian seorang anggota kumpulan K-pop iaitu Jong Hyun yang telah meninggal dunia pada Disember 2017. Berkenaan video itu, permohonan maaf telah pun dibuat. Perkara ini telah dijelaskan pada Januari 2018 sendiri. Baru-baru ini video itu kembali menjadi tular apabila ada pengguna akaun TikTok kembali memuat naik video tersebut dan ianya di-share oleh ramai netizen menggunakan caption yang provokatif. Jana telah memberikan penjelasan menerusi satu video berdurasi sekitar 11 minit, tapi video tersebut juga menjadi isu apabila dikatakan Jana tidak ikhlas melakukan permohonan maaf, serta Jana juga telah merujuk kepada mendiang Jong Hyun dengan panggilan nama Si Mati, di mana Jana dikatakan tidak menghormati. Sebenarnya kata ganti nama Si Mati tersebut adalah satu kata ganti nama yang sopan dan rasmi yang digunakan secara meluas dalam prosiding mahkamah, juga dalam perintah-perintah mahkamah melibatkan sebarang kematian. Berkenaan isu kedua, isu Lisa Blackpink, ia adalah satu caption yang telah dimuat naik ke dalam akaun Instagram milik perniagaan Jana Nik Studio. Ianya diletakkan kepada gambar watak Lisa yang dilakukan oleh Ani Mosha. Caption tersebut, Lisa Blackpink, sebenarnya adalah merujuk kepada karakter Lisa tersebut, di mana beliau adalah seorang remaja perempuan yang menjengkelkan. Kenapa Lisa Blackpink itu diletakkan adalah kerana ianya tidak mencapai tahap untuk dibandingkan dengan Lisa Blackpink. Menurut karakter Lisa itu yang merasakan beliau adalah mendapat perhatian ramai, tapi pada hakikatnya beliau tidak selevel Lisa Blackpink, tetapi hanya Lisa Blackpink. Walau bagaimanapun, Jana akui sekiranya ada mana-mana pihak yang terguris perasaan dengan caption tersebut, beliau telah membuat satu permohonan maaf. Setelah apa yang telah berlaku kan, isu ini pun telah menjadi tular, menjadi viral, menjadi perbualan hangat pengguna-pengguna sosial media di luar sana. Satu laporan polis telah dibuat. Bukan itu saja, Jana juga seperti umum telah tahu telah melantik seorang lawyer untuk mengambil tindakan susulan. Mungkin Jana boleh kongsikan serba sedikit apa yang membuatkan you mengambil keputusan untuk mengambil tindakan ini? Pertama sekali, saya minta maaf lagi sekali atas segala kekalutan yang berlaku. Tujuan saya mengambil tindakan adalah kerana saya menerima ugutan bunuh atas apa yang dijelaskan oleh peguam saya tadi, dan juga saya meletakkan diri saya sebagai mangsa fitnah di sini. Saya ingin menjelaskan kepada semua pengguna sosial media, saya adalah seorang public figure yang saya terima untuk dikritik, saya terima untuk dikomen, tapi saya terpaksa ambil tindakan undang-undang sekiranya ia melibatkan fitnah dan telah merosakkan reputasi saya. Disebabkan itu, saya akan terus proceed dengan tindakan undang-undang, dan bagi kes ugutan jenayah pula, saya serahkan kepada pihak polis kerana kita telah membuka kes di bawah Seksyen 506. Sekarang ni masih dalam proses siasatan. Apa agaknya tuntutan-tuntutan yang bakal Jana sendiri ambil kepada pihak-pihak yang memulakan fitnah ini ataupun memulakan provokasi ini? Ianya adalah melibatkan individu-individu yang telah menularkan berita-berita palsu, di mana perkara ini adalah serius sehingga menyebabkan beliau terkesan dari segi perniagaan beliau, pendapatan beliau, kerana klien-klien Jana Nik memandang isu ini sebagai satu isu yang serius dan boleh menjatuhkan reputasi perniagaan mereka yang dikaitkan dengan Jana Nik. Untuk tindakan guaman yang akan diambil adalah di bawah Akta Fitnah 1957. Mereka yang disaman akan dituntut untuk membuat pembayaran pampasan terhadap jumlah ganti rugi yang telah dialami. Manakala untuk tindakan melibatkan ugutan bunuh, ugutan jenayah, ini adalah satu kesalahan jenayah yang akan diambil tindakan oleh pihak polis
polis dan juga pihak pendakwa raya. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda atau penjara sehingga 7 tahun. Adakah pihak JANA sendiri telah mengenal pasti senarai-senarai ataupun nama-nama pihak yang orang kata telah disenarai pendekkanlah untuk dibawa ke muka pengadilan ke, ataupun adakah dah ada senarai dan kita boleh sebutkan di sini ke nama-nama? Macam saya katakan tadi, masih dalam siasatan polis, kita akan jalan terus, kita akan teruskan tindakan undang-undang, dan ada beberapa senarai yang dikeluarkan daripada pihak saya sendiri. Memang kita dah masukkan dalam laporan polis tersebut seperti yang diberitahu oleh pihak polis dan juga SKMM. Even kalau pengguna tersebut delete akaun dan sebagainya, kita akan tetap dapat maklumat pengguna tersebut. Walaupun berlindung di sebalik fake account, kita akan tetap dapat mencari siapa di sebalik akaun tersebut. Ada berapa nama kalau kita boleh tahu? Buat masa ni kita telah identify beberapa nama. At the same time, kita juga tengah menunggu siasatan lanjut daripada pihak SKMM berkenaan beberapa lagi individu, yang mana ini adalah individu yang kita rasakan punca kepada benda ini menjadi tular. Selain mereka yang memulakan, terdapat juga orang yang berkongsi dan mengada-adakan cerita, menokok tambah. Adakah pihak JANA sendiri akan terima sekiranya ada pihak-pihak yang mungkin namanya telah pun tersenarai kan, mereka ingin membuat permohonan maaf secara terbuka? Susah untuk saya cakap sebab berada dalam situasi saya sedikit sebanyak mengganggu emosi saya, mengganggu kerja saya, mengganggu kerjaya saya. As for now, memang saya akan tetap teruskan tindakan undang-undang. Ekoran daripada isu ini kan, bukan sahaja netizen-netizen di luar sana berlumba-lumba untuk memeriahkan lagi isu ataupun kontroversi ini kan, malah ada juga beberapa selebriti di luar sana mengambil peluang juga untuk orang kata memberi komen mereka ataupun menguis JANA, boleh dikatakan macam itulah kan. Jadi mungkin komen JANA sendiri apabila orang kata yalah industri hiburan ini kecil, pusing-pusing dekat situ juga kan. Seperti yang saya dikatakan dalam sidang media, saya sebagai seorang public figure, saya terima untuk dikritik ke atas diri saya, baik pun dari segi positif ataupun negatif, asalkan dia menggunakan bahasa yang hemah. Dan yang penting, akar umbi isu yang nak dibangkitkan tu haruslah daripada perkara yang benar. Bila ada juga selebriti-selebriti yang menokok nambah ataupun menambah minyak ke atas api, saya anggap maknanya selebriti-selebriti tersebut tidak memahami situasi yang sebetulnya dan menggunakan sosial media mereka untuk juga menyebarkan fitnah dan juga memberikan kerugian kepada saya. Ada juga setengah rakan selebriti yang memberi nasihat yang baik, dan ada juga setengah yang saya rasa macam terkejut. Pastikan share benda yang betul. Selepas saja saya diaktifkan akaun saya dalam 1 hari lebih, saya telah dapati ada pengguna sosial media yang telah mengeluarkan fitnah baru terhadap saya. Dia ada mengatakan bahawa saya ada reply komen dekat seorang ustaz, kata ustaz ni mesti taksub K-pop kan. Kat sini saya nak jelaskan kepada semua penonton Melody, saya tidak pernah menyatakan atau tidak pernah merasakan yang peminat K-pop adalah seorang yang taksub. Saya menghormati apa-apa jenis muzik. Itu pun adalah antara salah satu akaun sosial media yang telah kita buat laporan. Setelah apa yang telah berlaku, pastinya bukan sahaja JANA, malah orang di luar sana juga mengambil perkara ini untuk dijadikan pengajaran, supaya orang kata selepas ini mungkin kita akan lebih berhati-hati dalam berkongsi ataupun memuat naik satu-satu perkara. Apa yang JANA boleh katakan ataupun kesimpulan daripada perkara yang telah berlaku sepanjang minggu ini? Saya menggunakan sosial media sebagai satu punca pencarian saya. Ini adalah tuntutan kerjaya saya. Saya tidak melakukan sebarang video yang diupload, gambar yang diupload dengan tujuan untuk hanya meraih publicity. Di sini saya ingin beritahu segala konten yang saya post di akaun sosial media saya kadang-kadang bertujuan untuk mempromosikan drama saya, mempromosikan filem saya. Kita bukannya nak menggunakan sosial media dengan harapan hanya untuk mengejar likes dan juga viewers. Nasihat saya, nasihatlah dengan nasihat-nasihat dan kata-kata yang baik. Kalau ada kritikan yang untuk diberi, berilah kritikan secara fakta. Kita tidak sedar ayat-ayat kita tu boleh mengakibatkan bahaya kepada diri sendiri, dan saya pun mengambil apa yang jadi ini sebagai pengajaran untuk diri saya sendiri. Dalam masa yang sama, saya minta sangat-sangat ibu bapa untuk pantau anak-anak di rumah yang menggunakan telefon bimbit. Ada antara yang telah dapat kita kesan sebenarnya di bawah umur. Nak tak nak, ini adalah tanggungjawab ibu bapa. Apa-apa jadi, ibu bapa yang akan terpaksa tanggunglah apa yang tindakan yang bakal diambil. Hati-hati, once benda ni dah berada di social media, apa-apa saja kita akan dapat trace. Kepada yang merasakan anda adalah individu tersebut, saya rasa dah boleh bersedialah untuk kita jumpa di mahkamah.